Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat sambung pelajaran kita walaupun dalam keadaan PKP. Baik, hari ini Ustaz akan mengajar menerangkan pelajaran yang ketujuh, iaitu tajuk dakwah pemaju kemajuan. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat buku teks muka surat 43. Okey, baik. Unit 1.32.1, baca dengan betul, lancar serta bertajwid. Jadi pelajar dikehendaki bersedia, Ustaz akan mainkan audio yang ada kat sebelah tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Pelajaran kita iaitu surah Fussilat ayat 33. Baik, unit 1.32.2, baca ayat dengan betul dan fahami maksud. Baik, pelajar dikehendaki ikut bacaan Ustaz. Yang pertama, wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya. Seterusnya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Wa amila salihan, dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku daripada kalangan orang Islam. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ayat yang kita baca tadi tu, konsep dia ialah berkenaan dengan dakwah. Konsep ialah konsep dakwah. Apa itu dakwah? Terlihat maksud dakwah, menyeru supaya melakukan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Okey. Itu maksud dakwah. Ustaz menyampaikan dakwah. Apa itu dakwah? Kalau kata Ustaz menyampaikan dakwah, maknanya Ustaz tu dia menyeru orang supaya melakukan perintah Allah dan juga menyeru supaya orang meninggalkan larangan Allah. Itu maksud dakwah. Pelajar-pelajar yang Ustaz kasih sekalian, okey. Fokus ayat yang kita pelajari hari ini ada 3 fokus dia. Apa dia? Iaitu tuntutan ayat yang pertama, berdakwah. Ayat ini menyeru manusia supaya berdakwah. Yang kedua, beramal soleh. Jadi tuntutan ayat supaya manusia beramal soleh. Yang ketiga, tuntutan ayat menjadikan Islam sebagai cara hidup. Jadi ada 3 tuntutan. Jadi pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, kita lihat apa yang berdakwah tadi tu. Tuntutan yang pertama, berdakwah. Mengajak dan menyeru manusia supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendekatan terbaik. Jadi ayat ini memfokuskan kepada seluruh manusia supaya melakukan dakwah. Maknanya semua orang Islam kena mengajak, kena menyeru orang lain supaya takut kepada Allah dengan pendekatan yang terbaik. Dengan cara yang baik. Jadi Allah Ta'ala, cara yang baik tu macam mana? Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah An-Nahlu ayat 125. Maksud dia,
Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan bahaskanlah mereka secara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Okey, jadi kat sini kita lihat perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita melakukan dakwah. Tetapi dakwah macam mana? Dengan cara yang berhikmah. Bila nak ngajak orang tu, boleh tak kita dengan cara perli? Tak boleh. Boleh tak marah-marah? Tak boleh. Jadi ataupun kita biarkan pun tak boleh juga. Jadi kita kena mengajak orang dengan cara yang profesional lah. Maknanya kalau kita tahu maknanya orang tadi tu dia cepat merajuk, tak boleh. Ni kita dengan cara yang elok-elok. Jadi tak bolehlah kita dengan marah-marah, dengan perli dan sebagainya. Yang kedua, tuntutan ayat supaya beramal soleh. Apa itu amalan soleh? Beramal soleh ni, amalan soleh ialah perbuatan baik yang dilakukan mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, itu amal soleh. Jadi antara penghuni-penghuni syurga tu nanti, antara dia ialah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Jadi Allah Ta'ala suruh kita beramal soleh supaya kita nanti antara penghuni syurga. Jadi bila disebutkan amal soleh tu kita tahu. Contoh amalan soleh ialah ibadat khusus seperti solat dan ibadat umum seperti berakhlak mulia. Jadi amal soleh ni mengikut panduan Al-Quran, bukan ikut manusia. Aku buat baik ni. Soleh tu maksud dia baik. Aku buat baik. Baik pada contohnya dia tolong orang. Tapi orang tengah mencuri, dia tolong orang mencuri. Tak boleh. Dia tengok dia berkawan. Berkawan tu bagus. Tapi berkawan untuk mengumpat. Dia tengok orang tu mengumpat, kesian dia mengumpat seorang. Join lah. Pergi join mengumpat. Itu tak boleh. Tak dibenarkan dalam Islam. Jadi maksud dia ialah yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang Allah Ta'ala suruh. Jadi dia meliputi perkara ibadat khusus seperti sembahyang sunat, puasa wajib, haji, umrah, bersedekah, okey. Dan berakhlak mulia. Akhlak mulia, muka yang manis, cakap baik-baik dengan orang, bersabar. Bila orang marah tu dia tak terus melenting, dia mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan. Itu antara berakhlak mulia. Allah Ta'ala berfirman, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Surah Al-Baqarah ayat 44, yang maksud dia, patutkah kamu menyeru manusia supaya melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berfikir? Okey pelajar-pelajar, yang kedua fokus kita ialah beramal soleh. Yang ketiga tadi apa? Okey, yang ketiga tadi ialah menjadikan Islam sebagai cara hidup. Okey, apa maksud dia menjadikan Islam sebagai cara hidup? Setiap Muslim dituntut supaya menjadikan Islam sebagai cara hidup, iaitu melaksanakan ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan. Jadi kita bila dalam kehidupan kita hidupkan suasana Islam. Contoh yang biasa ialah makan. Pelajar semua orang makan kan. Tetapi makan cara Islam tak sama dengan bukan cara Islam. Islam menyuruh kita makan dengan tertib. Maksud dia bila nak makan tadi tu pastikan sebelum makan kita basuh tangan. Bila nak makan tadi tu pastikan kita dalam keadaan duduk, bukan sambil berjalan, sambil berlari. Lepas tu nak makan ni, sebelum makan kita baca doa, makan dengan tangan kanan. Okey. Jadi selepas makan kita akan mengucapkan dengan alhamdulillah. Itu di antara adab-adab. Kalau ni kita tengok kadang-kadang orang ni nak makan dia main makan je kan. Jadi itu contoh. Begitu juga dalam bab aurat. Bila nak berpakaian, pakaian ikutlah pakaian yang cara Islam. Pakaian Islam tu adakah jubah tu cara Islam? Tak. Cara Islam ialah yang menutup aurat, yang kemas. Yang kemas. Jadi ustaz ulang yang kemas. Jadi pelajar-pelajar
suka sangat baju terkeluar, tak kemas. Itu Islam tak menggalak, tidak mengajar cak umat demikian. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang bermaksud pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Okey. Jadi kat sini jelaslah 3 tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Kita ulang balik. Yang pertama apa dia? Iaitu tuntutan supaya kita berdakwah. Tuntutan yang kedua, berakhlak mulia. Tuntutan yang ketiga, menjadikan Islam sebagai cara hidup. Pelajar-pelajar yang Ustaz kasih sekalian, apa pengajaran yang kita dapat daripada ayat? Okey, yang pertama, sebagai umat Islam, bila sebut pengajaran, sebagai umat Islam, kita hendaklah berdakwah kerana dakwah itu ialah sunnah Rasul. Pengajaran yang kedua, sebagai umat Islam, kita ambil yang atas tu, sebagai umat Islam, kita hendaklah beramal soleh supaya menjadi contoh kepada orang lain. Dan yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Jadi pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, jadi dengan sedikit penerangan ni akan menyusul soalan. Jadi saya harap pelajar-pelajar akan dapat menjawab soalan yang dikemukakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.